Anda sedang menyaksikan Inspirasi Santai Bersama Mu'alaf, bersama-sama dengan Persatuan Inspirasi Mu'alaf. Saya Tadin Bakar, host anda, bersama-sama dengan tetamu kita Ustaz Wan Mas Indra. Masya Allah Ta'ala. Hari ini kita masing-masing secara santai untuk kenal-kenal dengan Ustaz Wan Mas Indra. Jadi korang-korang boleh follow kita untuk tahu lebih siapakah Inspirasi Mu'alaf, Persatuan, apakah ini Persatuan Inspirasi Mu'alaf. Korang boleh hilangkan perkataan follow, insyaAllah. Boleh follow kita dekat kita punya TikTok, insyaAllah. InsyaAllah korang boleh follow kita juga dengan dekat platform media sosial kita yang lain. Jadi saya nak kembali kepada Ustaz Wan Mas Indra. Saya tertarik tadi, ramai orang yang faham bila orang non-Muslim lepas tu kemudian mengucap kalimah syahadah, mereka faham mereka masuk Islam, orang masuk Islam. Tapi saya tertarik dengan Ustaz sebut tadi, Ustaz daripada seorang yang memang lahir non-Muslim. Kemudian bila Ustaz dapat ucap kalimah syahadat pada umur 16 tahun, Ustaz sebut tadi perkataan ni kembali kepada Islam. Azin Ustaz dulunya adalah Islam. Sedangkan Ustaz dah cerita dalam latar belakang Ustaz tadi, asal memang lahir daripada keluarga bukan Islam. So bila Ustaz menggunakan perkataan kembali kepada Islam, boleh tak Ustaz kongsi yang kita, apa maksud Ustaz bila Ustaz cakap macam tu? Okey. Pertama sekali kita kena faham fitrah manusia itu, walaupun dia tak ada agama, walaupun dia itu seorang yang ahli maksiat, maknanya banyak dosa dan dia kehidupan dia memang jauh daripada lingkungan agama, pasti satu saat, satu ketika dia akan mencari satu kuasa yang sangat hebat untuk backup dia, untuk bantu dia, untuk bagi dia satu inspirasi, untuk bagi dia support supaya dia boleh teruskan kehidupan dia. Maknanya kalau kata ada sesuatu yang boleh memberi inspirasi supaya dia tu boleh comeback untuk menjadi lebih baik daripada diri dia yang sebelum tu, itulah yang kita namakan sebagai hidayah dan taufik. Jadi bila kita kata kembali, maknanya bila kita hidup dalam keadaan yang suasananya yang tidak menyebabkan kita itu ingat Tuhan, tetapi bila kita patah balik ataupun U-turn ke jalan yang betul, jalan yang memang bawa kita kepada Tuhan, insya-Allah itulah yang dinamakan sebagai kita telah comeback kembali. Jadi berbalik pada soalan apa yang Bro Tai bagi tahu tadi, bila kembali itu maknanya kami ni asalnya sebenarnya Islam. Zaman kalau kita tengok dalam Islam, kita ni semuanya Islam sebab zaman Nabi Adam, semuanya berasal daripada Nabi Adam dan Hawa, betul? So itulah kita kembali di alam roh lagi, kita memang dah bersaksi dah tiada Tuhan selain Allah. Muhammad itu pesuruhnya. Kemudian bila kita lahir, kita ikut rahim ibu masing-masing. Ada Islam dan ada tak Islam. Cuma kami walaupun dilahirkan dalam rahim yang tak Islam, tapi dapat kembali kepada Islam. Alhamdulillah. Faham Ustaz. Benar. Saya bila Ustaz cakap itu, saya ingat saya pernah dengar dalam kuliah tu dia cakap bila Allah Subhanahu Wa Taala, waktu kita semua dalam roh, Allah pernah tanya, alastu bi rabbikum, apakah kamu mengaku bahawa aku adalah Rabb kamu, pemelihara kamu. Jadi kita semua, siapa pun kita hari ni, sama ada orang yang nampak kat mata kita, abang-abang nampak kat mata kita, orang Islam ke bukan Islam kat atas muka bumi ni, semua roh-roh ni jawab bala syahid, qalu bala syahidna. Maksudnya ya Allah, benar kami mengaku engkau benar, ya Allah, engkau lah Rabb kami, engkau lah ni. Jadi tu saya rasa bila Ustaz cakap macam tu tadi, saya betul. Kita semua kita kembali kepada fitrah, kembali kepada maksud kita dijadikan Allah Subhanahu. Dia betul berutai, sebab macam kami ada pengalaman lahir daripada rahim yang tidak Islam dan hidup dalam suasana yang tidak kenal Allah ni, dia berbeza. Kalau macam berutai lahir dalam keluarga Islam, dia lain, dia punya kesedapan dia bila kita kenal Tuhan tu, nikmat dia lain. Dia sebenarnya yang pengalaman kami lah. Kalau kita nampak kenapa mu'alaf dia lebih komit, terutama yang betul ikhlas masuk Islam, dia boleh jaga 5 waktu lebih baik kita, sebab dia menghargai benda dia dapat tu, sebab dia susah sangat. Macam orang lain tu dia senang, bila senang dia kadang-kadang susah nak menghargai. Contohlah kita dapat motor orang bagi dengan kita beli sendiri, mana lebih kita hargai? Contohlah tu. Yalah. Kalau orang bagi tu, kalau hilang rim pun kita tak terasa masalah. Betul. Sebab kita tak rasa susah nak dapatnya. Allahu Akbar. Rasa saya rasa Ustaz menusuk berdezup dalam jantung Ustaz.
Tak apa. Kita berkongsi. Tak ada Tak, sebab masalah. sebab betul Ustaz. Saya dulu pun satu orang yang rasa macam saya lahir Islam, memang saya rasa macam dah tak ada benda nak buat. I'm fine lah. Dia macam tu kan. Dia tak perlu letak effort, perlu letak usaha untuk jaga. Sehinggalah Allah SWT buat keputusan saya bersafar ke luar negara, bersusah payah semata-mata nak bangkitkan agama. Baru saya faham, bila kekurangan agama dalam kehidupan, kita akan rasa sakit dia. Betul, Bila betul. kita dah letak effort, kita letak bagi masa, kita bagi harta, bagi diri kita, bila kata sesuatu, bila sesuatu itu mencalar, maka kita akan rasa sakit ni. Dulu bila kita tak letak effort tu, kita tak rasa kan. Benar. Dulu kita tak rasa. Okey, jadi Ustaz, Masya Allah Ta'ala. Jadi pada waktu ketika Ustaz mula-mula tu tadi, Ustaz hidup dalam kalangan mereka yang memang non-Muslim. Pada waktu ketika itu, dalam kalangan itu ada tak yang dah Islam? Dan pada waktu ketika itu, apa impak dia selepas Ustaz masuk Islam kepada masyarakat sekeliling? Okey, baik. Pertama sekali, bila kita hidup dalam suasana yang tidak Islam ini, kita tidak ada peraturan yang betul-betul boleh menjamin kehidupan masyarakat itu dalam keadaan harmoni. Mesti ada berlaku ketidakadilan. Ini fakta. Undang-undang manusia buat pasti akan berlaku kecurangan itu, sebab mesti ada dia punya benefit untuk masing-masing punya yang krip undang tu lah. Tapi bila kita kata dalam Islam, semuanya adil untuk semua pihak. Jadi maknanya bila kita sebelum Islam itu, kita siapa yang orang kata pandai, siapa yang lebih dia punya kekuasaan, dia dapat lebih lah, banyak lah. Okey, berbalik kepada soalan sebelum tadi. Sebelum Islam, yang saya nampak lah, pertama sekali sebenarnya manusia ini, kami terutama orang asli pun, dia nak kepada agama. Cumanya bila tidak ada orang yang mengajak, ataupun ada orang yang menjadi asbab untuk kita kenal kepada Islam itu, kita akan rasa kita ini jauh dengan Tuhan. Kita rasa macam dekat, tetapi kita rasa jauh dengan Tuhan, sebab kita tak nampak ada satu contoh yang kita boleh nampak bahawa itulah Islam sebenarnya, itulah agama sebenarnya. Bila kita sudah masuk Islam, contoh macam saya dapat hidayah, saya rasa sangat beruntung dan juga rasa bersalah. Sebab apa yang bersalahnya? Kenapa semua orang Islam yang sudah ada iman, yang sudah ada amal, tidak menjadikan itu sebagai asbab untuk mereka menjadi sebab orang yang tak Islam ni untuk bersama dalam Islam. Maknanya macam mana fikir Nabi SAW, dia selamatkan kaum kafir Quraisy untuk masuk syurga bersama baginda. Tugas itu pun sebenarnya terpihul atas bawah kita. Sebab ini pengalaman saya lah kan. Bila saya dah masuk Islam, dalam tempoh tu ramai keluarga saya mati dalam keadaan tidak bersyahadah. Nenek saya mati tak Islam, adik-beradik saya mati tak Islam. So saya terfikir, kalau dakwah itu hanya saya seorang saja, tak mampu. Sebab saya tak mampu nak tunjukkan contoh Islam yang baik itu. Saya perlukan support daripada orang Islam asal untuk tunjuk Islam itu baik. Sebab mereka ini melihat Islam itu baik buruknya bukan dalam Quran. Mereka bukan mengaji dalam hadis. Mereka melihat contoh atau perilaku orang Islam asal yang di sekeliling kita ni. Dan inilah memainkan peranan sebenarnya. Islam itu dia jadi lagi utuh, dia jadi lagi kuat. Dia asbab hidayah tu adalah perbuatan orang Islam. Sebab itulah kita usaha macam mana supaya orang Islam ni kembali pada agama, amal ke Islam, dan boleh menjadi penarik kepada mereka yang baik ini untuk kembali kepada agama. Dia begitu. Ya Allah. Saya tiba-tiba saya terfikir benda ni banyak kali orang pernah tanya saya. Dan banyak pun atas banyak perkara yang orang tanya, nanti besok kalau Allah tanya apa nak jawab. Atas perkara yang berlaku kat dunia sekarang ni, kalau kita tak buat macam yang orang semua buat sekarang, nanti Allah tanya apa
kau nak jawab apa? Jadi bila Ustaz cakap macam tu tadi, kalau Allah tanya dalam kehidupan kau, kau ada kawan-kawan sekeliling kau yang sama-sama hidup dalam negeri kau, dalam kawasan kampungan kau, dalam negara kau, ada tak orang-orang yang mereka ni tak tahu, mereka ni tak ada kalimah, maksudnya mereka dalam Muslim? Ada ya Allah. Apa kau buat? Nak jawab apa Allah? Ustaz cakap macam tu, saya rasa macam dah lah kita tak sampaikan tentang kebenaran risalah kenabian yang telah diamkan atas bahu-bahu Nabi SAW ni, dan kita tak sampaikan. Dalam masa yang sama kita pula tak menunjukkan akhlak yang benar, kan? Macam saya seorang pemarah lah. Nampak macam comel 19 tahun kan, nampak kan? Sama lah kita bang. Sama bang. Sebab dulu sebelum Islam saya pun pernah sebaran. Saya sebelum Islam ketua Samseng Kampung. Masya Allah. Saya pernah bawa budak-budak saya pergi serang asrama. Bawa kayu, bawa batu, serang asrama. Saya ketua dia. Dan nak diceritakan, lepas saya masuk Islam, keluarga saya yang tak Islam tu nampak saya dah berubah 360 darjah. Saya dah tak maksudnya tak nakal macam dulu dah. Ya Allah. Lepas masuk Islam sudah berubah, jadi dah Ustaz, jadi okey. Jadi Ustaz, okey, sekarang ni katakanlah dalam ramai-ramai yang ada kat dalam ni, salah seorang budak-budak yang duduk kat asrama tu, Ustaz nak cakap apa? Oh, saya minta maaf lah. Kalau ada lah saya minta maaf sebab dulu kita dah tak Islam. So normal lah nakal kan. Bukan sebenarnya itu tak ada kena-mengena sama Islam tak Islam. Ustaz, masa tu darah panas, muda tengah nakal, memang tengah nakal. Sebab apa guys? Sebab dalam dunia ni dia even dalam macam Ustaz cakap tadi, dalam orang yang beragama Islam ni pun, kita pun sebenarnya, saya lahir Islam, banyak benda yang kita kena buat untuk perbaiki. Jangan kata kita sahabat-sahabat Nabi yang iman dia mantap pun, Nabi sentiasa ingatkan mereka untuk perbaharui iman. Maksudnya dalam beragama ni kita kena ada usaha untuk memperbaiki iman amal kita, masya-Allah taala. Betul. Kan? Jadi masya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak tanya kalau kawan-kawan kat bawah kita ni, kalau kawan-kawan kat bawah kita ni ada soalan apa-apa, korang type kat bawah tu, insya-Allah saya akan cuba bacakan. Korang boleh type kat situ, insya-Allah. Yang mana yang baru sampai, tap screen boleh sharekan. Yang mana belum hilangkan perkataan follow dekat atas tu, boleh hilangkan perkataan follow. Anda sedang menyaksikan TikTok Persatuan Inspirasi Mu'alaf bersama-sama dengan saya, hostnya, masya-Allah ta'ala, dan juga selaku Duta Rasmi Persatuan Inspirasi Mu'alaf. Program ini setiap hari Selasa dan Khamis jam 11 hingga 12 hari. Hari ini kita bersama-sama dengan tetamu kita kacak bergaya, yang orang kata kembar macam saya. Jadi alhamdulillah, jadi saya rasa saya pun dikatakan kacak dan bergaya, iaitu Ustaz Wan Mas Indra. Jadi insyaAllah kalau kawan-kawan ada soalan kat bawah, boleh tolong type, insyaAllah. Jadi Ustaz, okay, ada ramai orang katalah, ini panas sikit Ustaz, ni panas sikit. Ada orang kata ada sesetengah orang ni dia ambil kesempatan, dia masuk Islam sebab kalau masuk Islam dapat duit, macam tu, semata-mata kerana benda tu. Jadi andai kata ada yang betul niatnya begitu, ini kita cakap cerita konteks makhluk kepada makhluk Ustaz, konteks dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Muhammad, itu antara dengan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala nilai sesuatu orang berdasarkan diri itu urusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Ustaz, dalam pandangan Ustaz ni, bagaimana apa yang Ustaz nak kata tentang perkara ni, tentang bagaimana kita kembali kepada fitrah itu, dengan niat yang tegak, dengan niat yang tak berapa nak tegak ni, bagaimana perbezaannya? Boleh tak Ustaz di sini, insya-Allah bagi komentar sikit tentang perkara yang saya lontarkan. Okey, baik. Berkaitan dengan mu'alaf ataupun mereka yang baru masuk Islam, tetapi bukan kerana keikhlasan ataupun mengharapkan sumbangan dan bantuan. Okey, sebenarnya kita sebagai seorang Islam,
menjadi kewajipan kita lah untuk memastikan kenapa saudara kita yang baru masuk Islam ataupun kenal Islam tu dia begitu. Kenapa dia jadi begitu? Dia kadang-kadang bukan kehendak hati dia, bukan keinginan dia sendiri, tetapi mungkin berpunca daripada beberapa faktor yang kadang-kadang kita sebagai orang Islam asal ni, terutamanya kita tidak terlalu serius dalam membantu mu'alaf-mu'alaf yang baru masuk Islam. Yang ni kita tak nafikanlah, sebab kadang-kadang kita dah ada persepsi bila melihat di media massa ataupun di media sosial bila masuk Islam minta bantuan. Kadang-kadang kita pun terperangkap dengan persepsi yang begitu. Sebenarnya bukan semua begitu. Bukan semua mu'alaf dia masuk Islam dia nak bantuan. Dia kadang-kadang pun ada juga mu'alaf yang kadang-kadang kita bagi bantuan pun dia tak nak, cuma tak diviralkan. Sebab kita ada pengalaman, kita cuba bantu mu'alaf, dia kata tak payah Ustaz, tolong bagi kepada mu'alaf lain ataupun bagi kepada mukallaf yang lebih susah pada kami. Ada yang begitu, tapi tak ramai. Cuma yang kita highlight, yang kita viral, mu'alaf-mu'alaf yang begitu. Jadi ini sebenarnya secara tidak langsung jangka masa panjang akan memberi imej yang tidak baik kepada mu'alaf. Oleh kerana nila setitik rosak susu sebelanga. Yang ni kadang-kadang kita kena hati-hatilah. Tapi walau bagaimanapun kita yang faham situasi yang begitu, kita pun kena buat sesuatu lah untuk bantu mereka ini. Kadang-kadang memang betul tak dinafikan ada yang begitu, tetapi mungkin hanya segelintir, dan mereka ni mungkin perlukan perhatian yang lebih. Mereka yang begitu perlu perhatian lebih dari pihak-pihak yang berkaitan lah untuk bantu mereka. InsyaAllah rasanya kalau kata betul dia punya touching dia, mungkin mereka boleh jadi lebih baik lagi daripada kita, insyaAllah.